Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara mukaddim kita boleh ambil hati, yaitu ilmu tasawuf inilah. Ada ilmu yang pertama-tama dalam agama adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu sufi. Dan dalam ilmu tasawuf ini adalah diajar ilmu ketuhanan. Sebelum ada syariah, tasawuf, setiap Nabi mengajar umat dia mengenal Tuhan. 124 ribu Nabi-Nabi. Sudah ada tasawuf. Pengenalan kepada Allah Subhanahu. Dan ini adalah dakwah yang utama, yang ulung, yang mustahak bagi dunia Islam. Tapi sayangnya dakwah ini sekarang di atas bahu kita saja. Kalau orang mau masuk Islam, dia cakap saya tak mau ikut mazhab, saya mau masuk Islam. Habis lah. Kau kat sini mesti mau ikut Syafi'i. Kat India mesti ikut Hanafi. Atas sikit Hambali, atas sikit Maliki. Ya, saya tak mau ini semua. Saya mau masuk Islam. Kenal Tuhan, masuk Islam. Saya tak mau ikut mazhab. Zaman Rasulullah tak ada mazhab. Zaman sahabat tak ada mazhab. Saya tak nak mazhab. Saya nak masuk Islam. Habis lah. Kat mana lah pergi? Mana pergi? Pasal apa? Sini sekarang dunia dakwahnya tekanan pada mazhab. Dan mazhab dengan mazhab bergaduh, membunuh, mengkafiri. Masing-masing mendakwa, masing-masing benar. Jadi kalau seorang yang dari barat cakap, saya hanya mau masuk Islam, sama tak mau ikut mazhab. Problem. Big problem. Pasal apa? Dakwah yang utama is awaluddin ma'rifatullah. Setiap Nabi tidak ajar syariah. Setiap Nabi mengajar pengenalan kepada Allah dahulu. Begitu sahabat Rasulullah nak wafat, dipesan pada sahabat supaya makrifatkan orang yang mau beriman kepada Allah. Makrifatkan dulu. Sesudah makrifat beritahu salat lima waktu. Ini adalah kubur yang dibawa oleh setiap Nabi. Patut sekarang menjadi ubur setiap ummah. Tidak jatuh atas bau kita, ahli sufi. Kita yang terpaksa pikul ini untuk mengenalkan manusia kepada Allah SWT, mengganti nabi-nabi. Jadi ulama warisul anbiya kita kena. Jadi setiap kalian yang sudah faham haruslah menjelaskan kepada yang lain tentang ilmu ketuhanan. Awaluddin ma'rifatullah. Kamu salat di sini. Bila kamu pergi India, masuk masjid dia jadi cara lain salat dia. Doa kunut tak ada dan sebagainya. Jadi bingung. Tapi pengenalan kepada Allah itu mustahak.
Kalau tidak, Allah tidak hantar 124,000 Nabi untuk mengenalkan umat masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mustahak kan? Karena apa? Allah berfirman, tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Maka Imam Ghazali berkata, untuk menyembah dia, kita mesti kenal siapa kita sembah. Ini tidak diajar dalam syariah. Siapa kamu sembah? Kamu bekerja, siapa majikan kamu? Kamu tak kenal majikan kamu. Wajib. Wajib kamu mengenali siapa yang kamu sembah sebelum kamu menyembah. Dan apa Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, kamu tidak akan beribadah dengan sempurna kalau tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Jadi kalau kita tengok, ini ada perkara serius. Seseorang tu mesti kenal Tuhan dia. Baru dia boleh sempurna dalam ibadah dia. Jadi macam mana? Tidak ditekan di sini. Jadi itu pasal ini jatuh di bau kita. Awak sekalian semua. Saya. Untuk beritahu ummah. Awaluddin Ma'rifatullah. Itu pasal ulama baru dan lama mengatakan awal agama mengenal Allah tapi tidak didakwahkan. Cakap saja, cakap. Kita yang mesti, kita ni, alhamdulillah, betul kolomus untuk menyebarkan ini, awaluddin ma'rifatullah. Bukan pada Nusantara ini, pada seluruh dunia. Pasal tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad, Pak Deka dengan saya menyampaikan ilmu ini kepada Nusantara dan sedunia untuk menyebarkan apa yang disuruh Rasulullah, yaitu makrifatkan mereka dulu sebelum beritahu tentang syariah, yaitu salat 5 waktu itu wajib. Kita dan lain-lain sahabat yang dalam diam juga menyampaikan. Karena itu dia berkembang sehingga ramai. Tapi masih belum mencukupi. Ya. Jadi mustahak kita kenal Tuhan kita. Sebelum menyembah dia. Kalau tidak, ibadah kita tak sempurna. Jadi pasal Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Berikut tafsir Ibn Abbas. Seorang tafsir yang dihormati, yang terkenal. Itu ayat ni maksud tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepadaku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepadaku. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jalani pun sama. Dia kata ayat ni maksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepadaku. Tentulah tak kenal tak cinta. Jadi mesti kenal. Itu Imam Ghazali tekankan, wajib kenal sebelum kamu menyembah Tuhan. Wajib. Itu pasal tak boleh khusyuk. Siapa kalian yang tidak kenal. Kerana mustahaknya ma'rifatullah, sangat mengenalan pada Allah, sangat mustahak. Maka dalam alam azali, Allah sudah kenalkan diri dia kepada kita. Dan ingat ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbukum. Bukankah aku Tuhan? Dia sudah kenalkan. Mustahaknya ma'rifatullah
Alam azali lagi sebelum kita lahir ke dunia. Allah SWT kenalkan dirinya pada kita supaya kita tidak kata di hari kiamat kita tak menyembah dia kerana tak kenal dia. Tak boleh, tak ada excuse, tak ada alasan. Setiap individu dikenalkan kepada Allah SWT dan kita tidak berkata, oh aku ikut datuk nenekku, dia yang menyesatkan aku, jangan salahkan aku, salahkan mereka. Tak boleh. Setiap individu sudah kenal kepada Allah. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis, Allah berfirman, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan Muslim semuanya. Berarti semua tu lahir Muslim. Kan? Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan Islam, sudah kenal. Sudah kenal kepada Allah. Tidak ada alasan kita tak menyembah. Pasal itu, kita lupa. Kita lahir, kita digoda oleh syaitan dan kita diselewengkan oleh ibu bapa kita menjadi Nasrani, musyrik dan sebagainya. Kita lupa kaitan pekerjaan dan pekerjaan ibu bapa kita yang belum beriman, kita terlupa. Tetapi mengikut Nabi Isa, pengenalan yang Allah beri ini, Allah sematkan di hati setiap anak ada dalam hati kita. Walaupun dikotori oleh dosa, tetap ada. Cuma perlu diimbas kembali, dibersihkan kembali, dia bersihlah. Masih ada. Alhamdulillah. Jadi itu pasal Allah hantar 124,000 Nabi-Nabi untuk menyalakan balik, mengilap balik pengenalan yang ada dalam diri kita bila kita lahir. Itu pasal Allah berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di sini kita tengok, tidak akan sesat. Mana tidak akan lari akidah kita. Dia semua kenal dengan dia. Bukan sesat kerana tak ikut mazhab. Ini tentang tasawuf. Tidak sesat, lari dari akidah. Kita semua kenal dia. Kita tidak akan lari. Dan itu pasal aku hantar petunjukku. Siapa yang mengikut, alhamdulillah, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan yang pertama-tama di antara Nabi-Nabi, 124,000 Nabi-Nabi nak ingatkan umat mereka, mengenalkan umat mereka kembali kepada Tuhan yang sudah mereka kenal di alam azali, yang mereka lupa. 124,000 Nabi dihantar untuk membantu umat mereka kembali mengingat Allah dan menyembah Tuhan yang satu. Dan yang penghabisan adalah Rasulullah SAW. Di sini Allah berfirman, tidak kami utuskan seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu kesekalian akan aku. Jadi setiap Nabi memakrifatkan umat mereka untuk mengenal Allah Tuhan yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Setelah Nabi-Nabi tak ada dan Rasulullah penghabisan, maka jatuhlah beban ini ke bau para sahabat. Dan Rasulullah berpesan, engkau akan jumpa seorang ahli kitab, suruh mereka beriman pada Allah. Kalau mereka mau, makrifatkan mereka dulu. Apabila mereka sudah mengenal Allah,
baru beritahu salat 5 waktu itu wajib. Kenalkan mereka kepada Allah. Setelah mereka kenal, baru kata salat 5 waktu itu wajib. Jadi jamaah sekalian, sahabat-sahabat saya, bila kita tengok ini, pandang sekeliling kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, cucu-cucu, bantu mereka kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wawasan kita ahli-ahli sufi yang diberi oleh Allah kepada kita. Berkata ulama warasatul anbiya, ulama yang mana satu? Ulama ahli sufi. Mereka yang memikul kubur ini, lampu ini, mereka yang memikulnya. Setelah sahabat-sahabat ada arif billah. Dikatakan 100 tahun akan datang satu akan datang satu orang yang membawa pembaharuan dalam agama 100 tahun. Tapi kalau kita kira yang penghabisan arif billah iaitu Imam Ghazali sampai masa saya sekarang 1000 tahun dekat. Pasal saya katakan arif billah ni 1000 tahun satu. Mereka membawa pembaharuan dalam agama. Dan kalau kalian ikut syarahan saya beratus di YouTube, kalian lihat tiada yang apa lain saya mengajar mereka ilmu ketuhanan. Dan adalah berpuluh tahun dengan saya. Itu juga. Jadi kalian menjadi spesialis, ahli dalam ilmu ketuhanan. Inilah yang saya ajar. Dan kalau kalian ikut syarahan saya dan buku-buku, alhamdulillah, kalian akan dapat banyak ilmu, pengetahuan tentang tasawuf yang tidak kalian akan dapat di mana-mana. Kita mau ikhlas lah, jujur, secara jujur. Kalian ikut, kalian akan belajar banyak tentang ilmu tasawuf. Perkara-perkara yang tak tahu, kalian tahu. Perkataan-perkataan yang tidak faham, jadi faham. Bila kalian ikut syarahan saya, tidak ada saya sembunyikan. Saya buka langsung. Kalian ikut dan ambillah ilmu saya. Saya tidak lokek. Kerana Siti Aisyah berkata, siapa sembunyikan ilmu, dia sudah membuat dosa yang paling besar. Dia ikut, belajar. Tak suka ilmu saya buang, saya tak kisah. Pasal apa? Ini sudah dipersetujui oleh ramai. Ma'rifatullah ini adalah kurniaan Allah. Jadi kalau bukan kalian ni, tidak kalian akan dapat. Kita tidak hirau. Jadi pada kalian yang berusaha, mereka tidak terima, tidak apa. Bukan bahagian mereka. Jangan susah hati. Ini adalah pemberian Allah. Bukan semua orang dapat. Dia punya bahagian dia dapat. Kalian usaha 10 orang, 3 dapat. Itu bahagian dia. Yang 7 tak ada bahagian tu. Jangan susah hati. Tapi kalau kalian ikut banyak ilmu, kalian akan jumpa. Jadi di sini kita tengok Imam Ahmad Rafi berkata, hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara orang-orang arif billah itu sebelum kewafatan mereka. Kamu tengok selepas Nabi-Nabi, sahabat-sahabat arif billah. Di sini kita tengok Syekh Abdul Qadir terangkan tentang arif billah. Orang dalam golongan ini mempunyai ilmu ketuhanan.
dan tanda-tanda Allah. Kalau saya tak ada ini ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah, tidak ramai akan ikut saya. Malahan ini seminar Nusantara. Kita hari Ahad satu dunia. Orang boleh ikut dan alhamdulillah di bawah Yamas dan pengetuanya Mas Agus. Saya sudah bersyarah di banyak tempat di Indonesia. Dan juga di bawah Yamas Malaysia di banyak tempat. Di bawah kelurahan Pia Azri Patong. Banyak tempat di Malaysia saya sudah bersyarah. Dan dulu kita ada kelas di Singapura. Dan sudah pergi China, England menyampaikan ilmu. Australia. Dan sehingga satu ketika bila kita ada di Masjid Rockingham di Perth, bila saya bersyarah di dalam masjid itu, habis bersyarah satu orang peluk saya. Kalau tidak silap dia orang Iran. Dia cakap, ini ilmu masih hidup. Saya dengar dia arwah datuk saya ingat sudah hilang. Alhamdulillah hari ini saya jumpa balik. Lepas tu satu masjid dia hadiahkan pizza. Rupanya dia pemilik kedai pizza. Hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga, dan orang itu akan diberi Allah rahsia-rahsia yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah sudah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia ini dan ilmu-ilmu yang tinggi. Mereka ibarat timbalan nabi-nabi dan rasul-rasul, timbalan. Mereka sentiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah yang Maha Agung. Ilmu yang pelik-pelik akan dapat diketahui dengan kurniaan Allah juga. Jadi satu hari kita buat seminar di Johor. Jadi satu orang daripada Sarawak datang kepada saya. Rupanya dia Nazir Sarawak. Dia berkata, saya dengar awak punya ilmu dekat YouTube. Sangat pelik-pelik lah. Tapi saya suka. Boleh saya bawa ini ilmu ke Sarawak? Maka boleh. Terus dia buat seminar di Sarawak tentang ilmu ni. Tapi dia kata, saya dengar awak punya dia Nazir di Sarawak. Saya dengar ilmu awak ni pelik-pelik. Tapi saya sukalah. Boleh saya bawa ilmu ini ke Sarawak? Boleh. Jadi kita ada seminar di Sarawak, alhamdulillah. Allah memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Dan terbukalah kepada hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah yang Maha Agung. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi, walaupun saya pergi Langkawi untuk bersantai-santai, bila mereka tahu semua dah terekam. Ya, begitu juga saya mau pergi Batam santai-santai, semua dengar terekam, ramai datang. Kerana mereka mau mendengar, mau duduk bersama saya, mau terima apa yang saya mau sampaikan. Ini yang dikatakan. Allah telah memimpin dan menghiasi dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Terbuka kepadanya hijab yang melindungi dari rahsia-rahsia Allah. Jadi ini yang diorang mahu. Sesuatu yang dapat membimbing mereka. Alhamdulillah, mereka tidak kecewa. Selepas jalan nabi-nabi, timbul jalan wali-wali atau tarikat. Ini jamaah mesti ingat.
Tarikat bukan tasawuf. Ingat, orang cakap tasawuf, tarikat bukan. Tasawuf sudah ada. Sebelum kita lahir, Allah sudah kenal diri dia. Tasawuf sudah ada. Nabi-Nabi mengajar tasawuf. Nabi-Nabi tidak ajar tarikat. Sahabat-sahabat tak ada ajar tarikat. Nabi-Nabi ajar tasawuf. Sahabat-sahabat ajar tasawuf. Bukan tarikat. Tarikat timbul kepada abad ketiga dan keempat Hijriah. Selepas Hijriah, 300 tahun dan 400 tahun selepas Hijriah, baru timbul tarikat. Kenapa mereka berkumpul-kumpul pada toko-toko yang mereka ingat arif billah, maka timbullah tarikat. Dan kita tengok ni, mereka try macam-macam cara, maka timbullah sistem. Jadi tarikat tu mana sistem? Sistem zikir. Zikir, kita tengok di sini. Maka di sini pertama kali wujudnya tarikat tasawuf dalam Islam dalam abad ketiga Hijriah. Dan ini sistem dia. Mesti ada mursyid, mesti baiat, janji setia. Belakang diberi zikir, lisan, qalb, sir. Dan kita kena berzikir beribu-ribu. Lepas tu kita kena duduk tunggu ilham turun. Ilham yang memakrifatkan kita. Tapi kebanyakan terbengkalai di tepi jalan. Tidak dapat itu ilham. Dan ini merebak abad keempat Hijriah, merebak seluruh dunia. Dan inilah makam yang mereka berzikir untuk mengatasi amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Inilah. Dia orang bukan ilmu. Kita tasawuf ilmu. Mereka sistem zikir untuk mengatasi 7 makam nafsu. Okay. Dan zikir-zikir lepas tu tunggu terbuka, menunggu ilham. Ilham yang membuka hati mereka kepada ataupun memakrifatkan mereka. Ilham turun memakrifat. Seperti kita tengok dalam kes ini, Syekh Maulid Al-Arabi Ad-Darqawi. Dia duduk, dia ingatkan Allah, alif lam lam ha. Dan mindah. Hilang, tulis lagi alif lam lam ha. Hilang, tulis lagi. Belakang datang ilham. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Ingat, ni ahli tarikat. Dia tolak. Tak nak dengar. Turun lagi ilham. Aku awal, aku akhir, aku zahir. Dia tolak tamu. Yang ketiga kali turun, dia bersuara. Aku faham dia yang awal, dia yang akhir. Aku faham dia yang batin. Tapi yang zahir dia macam mana? Kayu, batu, pokok. Macam mana dia yang zahir? Itu dia bertanya. Maka ilham itu datang. Maksudnya ialah terzahir. Zahir terzahir. Yang batin terkeluar. Menjadi yang zahir. Itu maksud. Baru dia faham. Ini insyaAllah. Bagi kalian sudah tahu ada yang baru, nanti akan diterangkan. Baru dia faham. Terzahir, mana aku yang terzahir. Hakikat kepada, ataupun makrifat kepada hakikat, hakikat kepada sifat. Terzahir. Dia kita tengok sifat, dia untuk batu kayu itu sifat. Tapi itu dikatakan zahir, terzahir. Kalau tengok dia pandangan hakikat yang terzahir itu zat. Pandangan makrifat terzahir itu adalah yang maha halus. Itu nanti kita tengok. Baru dia faham dan dia nasib baik dia faham dalam masa sebulan beberapa hari. Wah, nasib dia baik. Sebulan baru tu. You tahu ramai tunggu berpuluh tahun. Amai le apa le. Satu apa tak dapat. Kan? Jadi ini yang ditulis oleh Mansur Abdul Haq
Sedikit yang dapat kejayaan cara ini. Cara ini adalah lambat serta ramai terbengkalai di perjalanan. Dan tengok, Mursyid Syekh Ahmad Alawi berkata, adakah semua mereka berjaya mencapai ma'rifatullah berzikir begitu lama, berpuluh-puluh ribu? Tidak, hanya sedikit saja yang berjaya, hanya sedikit yang mampu mencapainya. Bagaimana pula bagi ramai yang tidak berjaya? Tidakkah mereka putus asa? Tidak, mereka hanya dapat zikir dan mereka merasa tenteram. Itu saja. Dan ramai dalam keadaan ini, itu pasal bila kita ilmu kita sudah merebak, maka kita lihat populariti tarikat di Malaysia, Singapura menurun dan nampak juga di Indonesia. Ramai menunggu 30, 40 tahun, 60 tahun masih belum makrifat. Masih. Jadi macam mana tarikat menjadi tasawuf? Ini kita tengok. Kerana ingat, mereka tidak berilmu. Mereka sistem zikir. Jadi bila murid berkata, takkan zikir dia tak ada ilmu, maka dia tangkap muat fahaman wahdatul wujud. Apa itu fahaman wahdatul wujud? Bila Allah firman kun, Allah menjelma menjadi ciptaan. Ciptaan itu Allah, Allah itu ciptaan. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Tidak berbeza Allah dan ciptaan dan Allah. Ini konsep yang dibawa oleh Ibnu Arabi. Amka menulis. Jadi kita tengok, aku tu A besar, aku A kecil. A besar tu Allah, A kecil tu ciptaan. Aku adalah aku, engkau adalah engkau, dia adalah dia, aku adalah engkau, aku adalah dia. Jadi dia bermain kat sini. Jadi puisi dia mau jaga. Dia tidak bezakan Allah dengan ciptaan-ciptaan tu Allah. Allah tu ciptaan. Kerana ciptaan tu adalah penjelmaan Allah. Satu dalam ramai. Ramai dalam satu. Mesti mau ingat ni. Tapi pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila Ibnu Sabah mendakwahkan ini, dia berkata pada Ali, engkau adalah engkau, atau I kecil, I besar. Ali cakap, apa maksud engkau? Maksud dia, engkau Ali adalah Tuhan. Maka Ali halau sahabat ni ke Madain. Bila dia tak ada pengikut dia jadi-jadi, engkaulah dia. Siapa tu dia? Mana engkau Ali adalah Tuhan. Maka Ali marah sangat, menjatuhkan hukuman bunuh atas mereka dengan dibakar sampai mati. Fahaman batu itu ditolak. Kan? Dan inilah mereka ambil. Tarikat mereka ambil. Ini adalah ahli sufi yang berfahaman songsang. Ini mereka tangkap muat. Selepas ini tak ada, selepas ini ditolak oleh Sayyidina Ali. Bukan saja itu, kita tengok. Jadi Allah tu penjelmaan ciptaan, ciptaan tu Allah, Allah tu ciptaan. Maka bila mereka sudah fana, mereka jadi Tuhan. Mereka jadi Tuhan. Dan mereka mengaku mereka lah anak al-haq, akulah yang maha benar. Akulah yang maha suci. Akulah yang maha tinggi. Kan? Di sini sudah difatwakan di Malaysia, ini adalah sesat, songsang, jangan diikuti. Setelah ini ditolak, maka mereka cari lagi satu fahaman yang menyelewengkan, ialah fahaman sebelum Allah firman kun, separuh diri Allah atau nur atau roh Allah dari separuh diri Muhammad atau nur atau roh Muhammad. Kita tengok di sini Allah bilang kun menjadi dua. Jadi yang separuh Allah berfirman kepada separuh Muhammad.
kun, kan? Maka dari separuh Muhammad tu terjadi ciptaan. Maka ruh ataupun nur Muhammad adalah unsur atau hakikat ke semua ciptaan. Dr. Yusuf Qadawi berfatwa, tidak ada dalil tentang ini. Tidak sabit, tidak betul dan tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Tak boleh. Jadi bukan saja itu, kita tengok. Mereka kata Rasulullah dikenali di langit sebagai Ahmad. Bila kita buang M, Allah tu dengan Rasulullah sama, Ahad. Jadi tidak berbeza Allah dan Rasulullah Ahad. Ini tak boleh. Rasulullah manusia biasa. Maka difatwakan di Malaysia, ini pun tak boleh kita pegang. Ditolak. Okay. Dan timbul juga fahaman Rabitah. Iaitu mereka bersalat, beribadah, mereka wajahkan guru mereka. Rabitah. Mengikut mereka, kerana mereka tidak melihat Allah, maka perlulah merabitahkan guru mereka. Dan guru mereka pula merabitahkan guru mereka. Dan seterusnya hingga ke Rasulullah. Rasulullah pergi Mi'raj melihat Allah. Kerana itu mereka bersalat seolah-olah melihat Allah. Itu rabitah. Ini juga dah difatwakan tongsang. Tak boleh kita pegang. Jadi tasawuf bukan tarikat. Tarikat bukan tasawuf. Tasawuf adalah sistem zikir tapi mengambil ilmu-ilmu yang songsang dari syariah masuk. Kita syariah songsang dari tasawuf masuk. Jadi tarikat ambil ilmu yang songsang-songsang dari tasawuf masuk mereka. Kita ahli tasawuf tidak ada, tidak pegang pada wadah wujud, tidak pegang pada Nur Muhammad. Kita bersih. Mereka pegang. Mereka tidak sama dengan kita. Tarikat, sistem zikir. Okay. Dan penolakan bukan saja oleh imam mazhab. Seandainya ada seorang lelaki bertasawuf, itu tarikat di awal siang. Mana zikir siang sampai malam dia jadi dungu. Imam Syafi'i. Imam Hambali, saya tidak pertimbangkan anda sebagai bermajlis dengan mereka. Siapa yang bersyariah tanpa tasawuf, ini adalah fasik. Ini ditujukan pada tarikat pada masa itu. Dan siapa bertasawuf tanpa syariah adalah zindik. Dan ahli sufi awal dan terkini juga tolak. Kita tolak. Tarikat bukan tasawuf. Al-Saras ini ahli sufi awal. Apa dia kata? Terdapat pada zaman kita ramai orang yang berlagak sebagai ahli sufi. Ini ahli tarikat berlagak ahli sufi. Mendakwa mereka ahli sufi yang tulen dan sebagainya. Dan apa dia kata? Setiap penipu itu mendakwa menulis sebuah buku atau kitab ajaran sufi, pada hakikatnya hanya jawapan yang karut-marut, sia-sia dan juga sama tidak bermakna dan juga bodoh. Dan juga Kalabadi, ahli sufi lama, tidak boleh terima tarikat. Orang yang tidak mengetahui hakikat berlagak sebagai tahu. Kalabadi pun tolak. Ini ahli sufi lama, awal. Kan? Lagi Al-Quraisy juga ahli sufi lama. Tarikat sudah begitu mundur. Sehingga manusia tidak dapat lagi memahami hakikat jalan Allah. Jadi kita di kalangan manusia mencemarkan masyarakat menurut hawa nafsu ini. Al-Fujri, ahli tasawuf awal, tolak. Dan kita tengok Imam Ghazali pun tolak. Di tengah-tengah perjuangan ini kadang-kadang tabiat menjadi rosak, akal menjadi kacau dan badan pun sakit. Apabila latihan dan pendidikan nafsu tidak mendahului datangnya hakikat segala ilmu.
maka akan merajalela, mana tidak sampai makrifat yang ditunggu-tunggu, tidak sampai, maka merajalela lah hayalan-hayalan di mana nafsu akan puas dengan hayalan-hayalan tadi. Dan pada masa yang lama sehingga habislah umurnya pada hal yang dihayalkan itu belum diperoleh. Tidak dapat makrifat begitu lama, jadi duduk dalam dunia hayalan. Banyak orang-orang sufi atau tarikat yang menempuh jalan ini, kemudian dia sentiasa berada pada satu hayalan sampai 20 tahun. Jadi Imam Ghaibun tolak yang terkini Said Sabiq dalam buku dia Unsur-Unsur Kekuatan dalam Islam. Di dalam tasawuf masuklah kaum Dajjal, ini tarikat. Kaum pencipta khufarat dan khailan serta kaum penganggur. Sehingga ketasawufan lalu digunakan sebagai lapangan kedajalan, bidang perkembangan khurafat serta sebagai mata pencarian hidup. Jadi pasal kita tengok banyak ketua-ketua tarikat-tarikat ini dapat sumbangan dari ahli-ahli dia setiap bulan. Jadi menjadi kaya raya. Kita tengok dapat. Jadi ini yang dikatakan oleh Said Sabiq. Sekarang kita tengok dari segi tadi tarikat, kita dari segi syariah. Kita tahu Rasulullah berkata, aku tinggalkan dua rujukan, kamu tidak akan sesat. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bila Rasulullah tak ada, Rasulullah kata, ikutlah sahabatku yang dapat petunjuk, elak bid'ah. Dalam bid'ah itu sesat. Ya, apa yang sahabat kita sahabat yang empat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka daripada mereka keluar ijma' dan qiyas dalam unsur undang-undang Islam. Jadi Rasulullah kita Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu ijma' dan qiyas. Ijma' ni mana keputusan yang dipersetujui oleh ramai sahabat. Qiyas adalah dari satu keputusan tu digunakan kepada keputusan atas fakta yang sama. Qiyas. Jadi itu Rasulullah ada sebab. Ada kata sebut bila tak jumpa satu pembaruan, cek pada Al-Quran. Lepas tu sunnahku dan sunnah sahabatku yang dapat petunjuk. Elak bid'ah. Dan selepas itu sahabat tak ada apa, tak ada, masuk tabi'in. Tabi'in ni ulama-ulama selepas sahabat. Dan mereka bikin macam-macam fatwa. Macam-macam fatwa, terlampau banyak sehingga pada satu masa Imam Al-Haramain mendakwa bahawa telah berlaku ijma', persetujuan ramai di antara ulama' hanya boleh mengikut 4 saja, fatwa 4 saja ulama', yang lain pun tak boleh pakai. Dan apa itu 4? Itulah yang kita tengok Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Yang lain semua tak boleh pakai. Jadi sampai sekarang manusia mengikut fatwa-fatwa yang dari ini 4 mazhab. Yang lain mazhab tidak ikut. Tapi kamu lihat, perhatikan dengan jelas. Bila Rasulullah ada, kita rujuk Quran dan Sunnah. Bila Rasulullah pesan, aku tak ada, Quran, Sunnah dan Sunnah sahabat-sahabatku yang dapat petunjuk, itulah ijma' dan qiyas, mana keputusan yang disetujui ramai oleh sahabat dan juga keputusan yang diambil oleh sahabat dari satu kes ke satu kes yang sama faktanya. Qiyas. Sila stop. Lepas itu, orang tidak balik kepada ini.
Sekarang you tanya orang, oh mengikut Syafi'i, mengikut Hanafi, mengikut Imam Nawawi, mengikut imam ini, imam itu. Habis. Tidak berbalik kepada Quran dan Sunnah. Tidak. Jadi ini yang terjadi, kita tengok Wahabi. Wahabi tidak boleh terima ini. Dia tidak boleh terima semua ulama. Dia tolak. Pasal Rasulullah SAW pesan. Quran dan Sunnah sahabat yang dapat petunjuk. Dia Wahabi tak nak terima. Ulama-ulama semua tak nak terima. Itu pasal dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah yang lain adalah syirik. Bukan saja syirik, sudah sesat. Mengikut bid'ah yang sangat besar. Tak boleh terima. Pasal dia bunuh masa mereka ISIS dekat ahli sunnah wal jamaah, Hanafi, Syafi'i, Maliki Syafi'i mereka bunuh. Mereka kamu sudah menyeleweng jauh. Mereka pegang ini saja. Ya. Itu pasal mulai dari saat itu umat Islam mencuaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya berpandu kepada kitab 4 mazhab yang disyorkan. Itu saja. Sampai sekarang ulama-ulama sekarang semua pakai buku ini. Oh, mengikut Hanafi, mengikut Syafi'i. Pasal kalau kau masuk Islam di sini, kamu diislamkan secara Syafi'i. Di India secara Hanafi. Atas sikit Hambali. Di Timur Tengah Wahabi. Dan masing-masing bertaklid mengikut masing-masing punya ulama. Sehingga hari ini semua yang melaungkan hapuskan taklid tetap mukallid. Jadi kita ahli sufi, kita bebas. Bila Rasulullah menghantar Muad bin Jabal ke Yaman. Sekiranya kau ada masalah, apa yang kau akan rujuk? Dia kata Quran dan Sunnah. Kalau tidak, aku ijtihad. Jadi kita ahli sufi, kita pegang Quran dan Sunnah. Kita juga pegang pada ijma' dan qiyas pasal ada hadis Rasulullah. Tapi selepas itu kita bebas. Kita boleh ijtihad sendiri, naik serah dan tunggu, minta Allah beri kita kefahaman atau petunjuk. Ataupun kita boleh tengok pandangan semua mazhab, mana yang baik, kita terima. Kita tidak terikat. Dan kita bebas. Quran, Sunnah, khalifah yang dapat petunjuk dari ijma' qiyas. Lepas tu kita boleh ijtihad. Oh, ada satu jawapan. Oh, ijtihad mesti ada ini kelayakan, itu syariah. Syariah, awak duduk dalam dunia syariah jangan bising. Kita ahli sufi. Bila Muad bin Jabal dihantar oleh Rasulullah ke Yaman menjadi governor, dia kata aku akan tengok pada Quran dan Sunnah, lepas tu aku ijtihad. Ada Rasulullah tanya, Muad, kau ada apa kelayakan yang kau nak ijtihad? Sekarang ahli syariah taruh macam-macam syarat. Kita baca kali ijtihad dalam hidup kita. Jadi hakim mau ijtihad untuk membuat keputusan. Jadi peguam mau ijtihad apa cara baik untuk mengendali kes yang ada pada kita. Kadang-kadang kita kena ijtihad. Anak kita ni nak hantar pada Ukrawi ke sekular sekolah. Namanya ijtihad, brainstorming. Kan? Dari sufi, kita ke Quran, Sunnah, kita pegang pada ijma' qiyas dan kita bebas. Kita boleh ijtihad sendiri, minta Allah petunjuk, atau kita boleh tengok ke semua mazhab mana yang terbaik kita terima. Jadi kita lain daripada Wahabi. Wahabi tidak buat. Kita buat. Bebas. Kita ijtihad sendiri atau kita tengok pada 4 mazhab atau lebih apa mazhab juga. Yang mana terbaik. Kita ikut. Kita ahli sufi. Jadi itu sedikit ringkas tentang sejarah daripada tasawuf kepada tarikat dan kepada syariat. Jadi saya berhenti di sini dan kembali
kepada Bayu.